Okey, SBS mode adalah sebuah alternatif kepada semua yang nak mencuba. Ada satu model SBS mode sekarang di pasaran yang baru ni, iaitu nama dia Tomahawk, yang dirilis oleh BP Mods. Okey. Jadi aku ada buat unboxing sebelum ni, dan untuk video kali ni aku akan bawakan dia punya chipset, dia punya UI, untuk kita tahu apakah function-function yang ada. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama aku Asri. Ini adalah channel Wak Vapes. Jadi BP Mods memang sebuah satu tim modders yang biasanya mengeluarkan pelbagai peralatan untuk penguapan, macam tank, RTA. Macam ni adalah Pioneer 1.5 RTA. Dia juga ada buat RDA, iaitu Bushido V3 RDA. Sebelum ni dia pun ada mengeluarkan sebuah skong, mechanical mod skong, Bushido skong kalau tak silap nama dia. Dan banyak lagi sebenarnya dia mengeluarkan pelbagai peralatan untuk dunia penguapan ni. Dalam dunia boro pun ada. Dia ada Pioneer Insider untuk boro. Untuk dot platform pun dia ada Pioneer.RBA. Untuk yang nak pakai OCC, dia ada TMD.Tank, dia ada TMD Boro, dan macam-macam lagi lah. Orang kata banyak sebenarnya produk yang telah dikeluarkan oleh BP Mods. Anyway, untuk SBS mod Tomahawk ni, kita tengok chipset dia pada video kali ni. Jadi ni chipset dia guys. Okay, kalau nak off kan macam biasa lah, 1, 2, 3, 4, 5. Tekan 5 kali dan dia off. Dia memang mati terus, tak ada boleh tekan apa-apa. Okay, kita tengok kemudian cukup besar kan sikit. Okay. So kalau kita nak on kan fire button dia kat sini. Ini satu benda yang menarik pasal SBS mod Tomahawk ni. Dia menggunakan thumb firing. Maknanya fire button dia bukan di depan sini. Fire button dia di tepi. Maknanya dia senang gunakan untuk yang guna jari, guna tangan kanan boleh gunakan ibu jari. Dan kalau gunakan tangan kiri, boleh guna index finger, jari telunjuk, boleh fire dekat sini. Jadi untuk turn on kan dia punya chipset ni, kita tekan fire button ni 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. BP Mods. Okay, dia terus macam ni dia punya main UI dia. Sekarang ni main UI ni menunjukkan VW. Ada status kat situ, variable wattage. Bawah tu bateri, dan ini wattage. Kat atas ni adalah dia punya volt, dan bawah ni adalah ohm kepada coil tu. Okay. Okay, jadi untuk naik turun, ada bawah fire button ni ada button untuk naik. Tekan atas untuk naikkan, dan tekan bawah untuk turunkan. Ini standard lah, mana-mana chipset pun akan gunakan UI ataupun antara muka yang macam ni. So dia nak control tu memang ada 3 button ni je, iaitu fire button, up button dengan down button. Cumanya dia macam kau kena berhati-hati banyak lah. Sebab kalau kau letak dalam poket, kalau kau tak lock benda ni, sebab dia punya button ni sangat-sangat senang dipicit tau. So kalau dalam poket, silap-silap boleh terpicit. Kena hati-hati yang tu. Jadi untuk lock macam mana? Untuk lock kita tekan Untuk lock kita tekan button up and down serentak. So key lock. Bila key lock ni kan, kalau kita tekan up ataupun down, dia tak akan pergi mana-mana. Dia tak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita tekan fire, dia masih lagi boleh beroperasi. Ni sekarang ni lock ni, tapi dia boleh beroperasi. Okay. So nak unlock, kita tekan up and down button serentak. Okay, dah unlock.
Jadi itu dia punya basic lah, basic penggunaan kombinasi-kombinasi basic. So dari muka depan ni, interface yang utama ni, kalau kita tekan down dengan fire button apa jadi? Tak jadi apa. Okay, lagi sekali kalau kita tekan up dengan fire button jadi apa pula? Beberapa second tak jadi apa. So kombinasi dia untuk up down ni adalah tekan serentak up down untuk lock dengan unlock. Okay. Untuk fire button ni juga, selain dari fire, selain dari tembakan, apa yang lagi dia boleh buat? So kita boleh tekan 3 kali 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dia akan masuk menu. So sekarang ni menu dia power. Kita tekan up, bypass. Kita tekan up lagi, NI. Tekan up lagi, TI. Tekan up lagi, SS. Tekan lagi NIFE 48, NIFE 30. Kemudian sistem. Kemudian power lagi. So kalau power, kita tekan power. Okay, sekarang ni adalah mode power. So tekan 3 kali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, power, bypass. Kalau kita tekan bypass, okay. Okay, dia nampak tak? Dia dah tukar daripada WV sekarang dah jadi VV. Okay. Okay. Bypass ni maksudnya dia akan gunakan kekuatan bateri direct tanpa ada regulated lah. Macam menggunakan mechanical mode. Itu adalah bypass. Okay, kemudian tekan lagi 3 kali. Okay, bypass NI. Ni semua adalah temperature control punya function guys SS, NIFE, semua aku tak nak masuk, tak nak, sebab tak pakai pun. So sistem apa dia? Kalau kita tekan sistem, ada boost, ada sleep, ada bright, ada boost, ada sleep. Okay, sleep berapa? Sekarang ni 5 second. Kita katalah nak upkan lagi jadi 30 second. Dan tekan fire button. Okay, 1, 2, 3. Bypass. Sekarang mode dia adalah bypass. Kita nak masuk mode power, pergi power, tekan. So dah tukar balik dari bypass jadi variable voltage. So sekarang dah dia akan tidur apabila 30 saat lah. So masuk menu lagi 1, 2, 3. Okay, up. Okay, system, boost, sleep, bright. Bright ni apa? Okay, dia boleh selaraskan screen sama ada dia punya screen tu terang ataupun malap. Okay, itu yang paling malap lah. So nak jimat bateri boleh juga gunakan yang paling malap ni. Okay, 1, 2, 3. System, bright. Okay, dia jadi gila sikit Okay, up sikit. Okay. Okay, system. Okay, aku nak tengok, nak tunjukkan kat korang ni satu function ni, nama dia boost. Boost ni kalau kita tekan, nampak? So ada beberapa konfigurasi ada macam meter tu, nampak? Dan dia macam round robin. Sekarang ni kalau kita pergi ke yang paling tinggi, kita tekan lagi, dia akan pergi yang paling bawah. So kalau yang paling bawah, kita tekan lagi pun dia akan terus pergi ke paling tinggi. Jadi terpulang kita nak letak boost ke tahap berapa. Ada macam pembaris kan, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni boost adalah di tahap level ke 5 lah. So tekan power. So sekarang ni tengok ni boost 5. Okay, kalau kita offkan boost, apa jadi pula? 1, 2, 3. Sistem boost kita offkan offkan. Okay, offkan boost, apa jadi? Okay, kalau kita tekan maximum boost, macam mana pula?
Jadi benda boost ni susah juga nak cakap dia punya feel dia, melainkan kalau kau sendiri masuk mulut dan rasa sendiri feel boost tu. Sebab pada aku dengan boost yang contohnya sekarang ni boost 5, dia awal-awal tu dia macam tendangan dia tu naik, lepas tu dia akan stablekan balik. Dia tak adalah macam kalau kita tengok chipset yang lain yang ada sistem boost ni, macam contohnya DNA 60 pun ada boost juga. Okey, dan untuk makluman, ini BP mod tidak menggunakan DNA. Chipset ini bukan chipset DNA, ini adalah chipset yang BP Mods bangunkan sendiri. Tetapi sepenggunaan aku menggunakan SBS Tomahawk ni, aku perasan power yang ada pada chipset ni lebih orang kata sesuai untuk aku punya kegunaan. Compare tu kalau kata for example aku sekarang ada satu lagi SBS mod, yang ini yang Ambition mod punya. Ambition mod ni nama dia Easy SBS mod. So Easy SBS mod ni dia tak ada boost. Dia tidak menggunakan DNA, cuma macam DNA lah, tapi ni bukan DNA. Dan dia tak ada menu-menu lain Dia memang basic macam ni je. Ini tak ada boost. Okay. Dan aku perasan macam ni guys. Okay. Ini chipset yang dibangunkan oleh Ambition Mods sendiri. Ini pula chipset yang dibangunkan oleh BP Mods sendiri. Antara dua SBS mod ni, pada penggunaan aku akan pilih aku lebih suka lagi Tomahawk. Dari segi firing dia, dari segi pengeluaran flavor dia, dari segi kick dia, tendangan dia, hitting dia sebab dia instant tau ni. Tengok aku picit dia terus fire, dia terus naik, terus on, tak ada delay. Tengok ni aku picit manakala yang ini Ambition Mods ni, Easy SBS mod ni, sebagai perbandingan, tengok aku picit dia ada delay sikit. Ada macam lepas picit baru dia fire dia naik. Benda ni susah nak cakap kalau aku nak tunjuk video. Kau kena rasa, kau kena sedut kat mulut, letak kan, dua-dua ni sebelah-sebelah, baru kau rasa. Yang ini dia almost instant dan consistent firing dia tu Macam SBS mod ni okey je, tak adalah tak best. It's just that kalau aku comparekan dua benda ni dari segi kegunaan, aku akan lebih dapat sedap dia, nikmat dia, instantaneous firing dia, asap yang lebih banyak, throat hit, kesedapan yang masuk mulut tu lebih lagi dekat Tomahawk ni. Dan tak melampau lah kalau aku katakan buat masa ni aku taklah try semua jenis SBS. Dalam tangan aku ada 3 SBS, dua ni, satu Tomahawk, satu Easy SBS Ambition Mod, satu lagi yang biadab tapi dia biadab dah rosak. Antara 3 SBS mod yang aku pernah pakai ni, yang inilah yang paling Tomahawk ni lah yang paling, aku nak cakap macam ni, sedap lah. Serius, aku tak ada komplain pasal dia punya chipset, pasal firing, pasal performance dia. Aku memang sangat-sangat suka dia punya performance yang dikeluarkan oleh Tomahawk ni. Jadi untuk korang yang mencari yang SBS 18650 yang tanpa menggunakan DNA dan firing dia sangat-sangat konsisten, sangat-sangat sedap, ngegas, cepat, pantas, padu, padat, ni dia Tomahawk ni. Chipset dia pun senang nak digunakan, tak adalah menu pelik-pelik ataupun terlalu dalam, simple. Dia punya operation dia sangat-sangat simple. Jadi ini adalah bahagian kedua. Bahagian pertama unboxing, bahagian kedua adalah cerita pasal dia punya chipset, dan nanti aku akan review lagi SBS Tomahawk ni. Dalam episod yang akan datang aku akan cerita pasal function dia sebagai SBS mod dengan RTA,
Dan juga aku akan review function dia sebagai sebuah skong dengan skong kit yang disertakan sekali ya. So skong kit dia tu boleh dimasukkan dekat mana-mana mod yang ada 510 macam SBS ke dekat apa ke. Itu di dalam episod yang akan datang aku akan ceritakan. So terima kasih semua kepada yang menonton dan jangan lupa subscribe, bagi tahu kawan-kawan tentang channel ni. Ini dia tadi SBS mod Tomahawk dari BP Mods, bercerita mengenai dia punya chipset. Okey, sehingga bertemu lagi di lain masa. Buat di sini. Assalamualaikum.